Melati kuntum, tumbuh melata. Sayang merbah, di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati dan disegani barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, barisan guru-guru, sahabat-sahabat dan para hadirin yang saya kasihi sekalian. Hadir saya pada hari ini secara maya adalah semata-mata untuk menyampaikan sebuah kisah Al-Quran, iaitu kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa AS adalah seorang bayi yang dilahirkan di kalangan Bani Israel yang ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Pada suatu hari, Fir'aun telah bermimpi bahawa negeri Mesir terbakar dan semua rakyatnya mati kecuali Bani Israel. Seorang ahli nujum kerajaan menghadap raja dan memberitahu bahawa menurut firasatnya, fadaknya, seorang bayi lelaki akan dilahirkan di kalangan Bani Israel yang kelak akan menjadi musuh kerajaannya dan akan membinasakannya. Fir'aun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi lelaki yang dilahirkan di dalam lingkungan kerajaan Mesir dibunuh. Ibu Nabi Musa menyembunyikan kelahirannya dengan memasukkan ke dalam peti lalu dihanyutkan ke sungai. Akhirnya ia sampai ke istana Fir'aun. Kawan-kawan semua, pembunuhan dan pembuangan bayi kini sangat membimbangkan kita semua. Sebagai Muslim sejati, kita wajib menghalang perkara ini berlaku kerana sifat ini adalah zalim dan Allah Subhanahu Wa Taala amat murka dengan perbuatan seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah Nabi Musa hanyut hingga ke istana Fir'aun, daya-daya istana membawa peti itu kepada Fir'aun. Fir'aun memerintahkan supaya bayi itu dibunuh. Asyah isteri Fir'aun merayu supaya bayi itu dijadikan anak angkat mereka. Fir'aun pun setuju. Maka membesarlah Nabi Musa dalam istana Fir'aun sehingga dewasa. Apabila Nabi Musa meningkat dewasa, pada suatu hari berlaku satu pergaduhan yang melibatkan Nabi Musa dan berlaku pembunuhan orang Fir'aun dengan tidak sengaja. Kerana takut atas pembunuhan itu, Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun. Nabi Musa menuju ke kota Madian, iaitu kota Nabi Syuaib yang terletak di timur Jazirah Sinai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah beberapa tahun berada di negeri kota Madian, Nabi Musa AS dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Musa AS diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kitab Taurat yang menjadi panduan dan pegangan kepada umatnya. Setelah itu, Nabi Musa AS menerima perintah supaya berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa AS berdakwah dengan hikmat dan lemah lembut. Namun Fir'aun ego dan takabur menerima dakwahnya. Fir'aun menjadi marah dan Fir'aun memanggil semua ahli tukang sihir Mesir menentang Nabi Musa AS. Dengan mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular besar dan memakan semua ular-ular tukang sihir Fir'aun. Maka tewaslah Fir'aun. Akibat kekalahan tersebut, Fir'aun mahu supaya semua bangsa Bani Israel ditangkap dan dibunuh. Nabi Musa AS pun membawa semua pengikutnya meninggalkan Mesir. Tentera Fir'aun mengejar Nabi Musa dan pengikutnya hingga mereka berjumpa Laut Merah. Maka semua pengikut Nabi Musa takut dibunuh. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diselamatkan. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Musa agar membelah laut menggunakan tongkatnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Nabi Musa dan pengikutnya berjaya menyeberangi Laut Merah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, laut kembali bercantum. Maka Fir'aun dan tentera Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Untuk mengakhiri cerita saya, marilah kita sama-sama menjadi umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Bunga dedak di atas pala, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara, jemari disusun, maaf diminta. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.